Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Malaysia berjaya raih komitmen pelaburan 170 bilion ringgit, tertinggi dalam sejarah hasil pelaburan China, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beriltizam menjadikan Malaysia sebagai harimau Asia hasil peluang perdagangan yang kukuh antara Malaysia China. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu di hadapan ribuan pelabur pada Forum Perniagaan Malaysia-China di Beijing. We have achieved this morning a commitment of 170 billion ringgit. Staff, ministries for giving their cooperation, and to all of you for giving us that confidence. That's why I alluded to in my speech just now that this is historic for Malaysia in August for the future. Seize the vast opportunities being offered and leverage on the strong bilateral trade and economic links between Malaysia and China. Let me assure you that this new administration, with this new team, will ensure that the ease of doing business and undertaking investments in Malaysia will be at the optimal level and transparently done, with a new commitment to the rule of law, transparency and accountability. So trust us in this and move forward. Kebanyakan MOU yang dimeterai tertumpu kepada teknologi hijau dan ekonomi digital, dan Malaysia akan pastikan kesan limpahan pelaburan turut dirasai seluruh ekosistem perniagaan. We will then work closely with SME Co-op and the rest on how we can improve. I think PM wanted to see the spillover effect because that's why the focus when we bring in these FDIs, the multinational, the spillover effect has to be to the whole ecosystem where SMEs benefit, and more importantly, our Malaysian workers can then increase their compensation or their wage and increase our household income to bring us out of the middle income trap. Harga siling ayam dan telur dikekalkan sehingga selepas Syawal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, hasil libat urus dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan ayam dijual pada harga siling ditetapkan. Saya ingin mengumumkan bahawa sepanjang Ramadan ini tiap-tiap hari kita memantau harga barangan asas dan juga keperluan supaya tidak berlakunya kenaikan harga, terutama kepada rakyat yang sangat memerlukan pada masa ketika ini. Harga siling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram, manakala telur 41 sen sebiji hingga 45 sen sebiji mengikut grade. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin Ayub turut mengingatkan para peniaga yang menjual baju raya Rahmah supaya menjaga kualiti produk. Kualiti ini pun kita pantau. Sekali lagi saya nak ingatkan bahawa KPDN tidak akan tergamak untuk mempromosi jualan Rahmah ini kalau kualitinya itu orang kata tidak menepati apa yang kita telah tetapkan. Takkanlah kita nak menyantuni rakyat dengan barangan yang tidak ada kualiti sebagaimana menu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jualan Rahmah Pasaraya Watai di Johor Bahru.
Tambahnya, peniaga menjual pakaian serendah RM8 selain ada pakej 2 baju dewasa dan 2 baju kanak-kanak pada harga serendah RM149. Sekaligus menolak dakwaan di media sosial mengatakan baju dijual dengan bukan harga rahmah. RTM terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan agenda nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan RTM menjadi suara penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Menerusi 6 saluran TV dan 34 stesen radio yang berdepan pelbagai cabaran, RTM kekal relevan. Bila masa kita berhadapan dengan media sosial dan juga perubahan pola dan cita rasa pengguna, pendengar, penonton. Dan saya percaya dengan ada KP, Cik Suhaimi, dengan pengalaman yang beliau ada, dengan sokongan daripada pasukan, kita dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang akan menyaksikan perubahan di RTM yang positif. RTM turut menggerakkan Pelan Strategik 2021 hingga 2025 dan Pelan Transformasi RTM 2021 hingga 2023 melibatkan 4 tunjang utama. Ia merangkumi radio, televisyen, media baharu dan kejuruteraan dari segi infrastruktur. Sekaligus menjamin penyampaian hebahan maklumat RTM sentiasa pada tahap optimum dan diterima rakyat secara keseluruhannya. Dalam pada itu, RTM terus berperanan sebagai platform penyampaian maklumat seimbang kepada rakyat sekaligus menjamin penyampaian proses demokrasi adil khususnya dalam tempoh pilihan raya. Bagi saya, kita inginkan satu suasana yang sihat, yang orang kata pertarungan demokrasi yang sihat, tanpa elemen-elemen fitnah sebagainya, tapi menyampaikan pandangan, mengangkat hujah masing-masing dan biar rakyat memilih ya dengan baik dengan untuk pilihan mereka untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi saya percaya RTM akan mainkan peranan yang sangat penting. Beliau turut memaklumkan satu proses libat urus melibatkan kerajaan serta pengamal media akan diadakan bagi meningkatkan etika kewartawanan. Ianya penting untuk kerajaan, pengamal media dan masyarakat umum untuk memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi menjaga kemaslahatan umum. Beliau berkata demikian selepas melancarkan logo 77 dan logo RTM Podcast sempena ulang tahun ke-77 RTM semalam. Sempena sambutan Hari RTM ke-77, KLFM menjayakan program Jelajah Ramadan RTM 2023 KLFM dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Bagi penganjuran kali ke-11 itu, ia dilaksanakan di 77 buah masjid seluruh negara bermula 17 Mac lalu hingga 15 April depan. Pengurus KLFM Nurliza Nordin memberitahu seramai 30 orang asnaf dari kalangan warga kerja Angkasa Puri menerima sumbangan wang tunai dari PPZ Mawib. Manakala Masjid Muhammadi menerima sumbangan dari Ibrahim's Holding Berhad. Konsep kali tahun ini adalah kita pergi ke masjid-masjid. Daripada masjid kita akan menyantuni golongan memerlukanlah macam asnaf. Jadi tahun ni KLFM ada 4 masjid yang kita pergi. Masjid Muhammadi ni kita pilih in conjunction dengan sambutan Hari RTM. Uniknya kali ni yang di masjid ni kita pilih pekerja-pekerja yang berada di sekitar Kompleks Angkasa Puri. Selepas selesai sesi sumbangan, kita akan teruskan dengan program tazkirah kita, Al-Zikrah Khas. Tajuknya lebih matang, lebih berkat. Yang ini pun selaras dengan sambutan Hari RTM ke-77. Beliau berkata demikian di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Penerima yang menerima sumbangan tersebut turut menzahirkan kesyukuran mereka atas sumbangan yang diterima. Sumbangan pada hari ini sangat baiklah untuk buat masa ini sebab dengan situasi keadaan barang yang naik, jadi kami memang ucapkan terima kasihlah banyak-banyak sebab apa?
dalam bulan-bulan puasa ni, lepas tu nak raya ni, kelengkapan barang-barang, keperluan, barang-barang dapur semua meningkat. Dengan sumbangan ini dapat membantu saya sekeluarga untuk menyambut Hari Raya dan untuk anak-anak saya membuat persiapan untuk bulan puasa dan Hari Raya. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Bersua kembali, RTM Negeri Sembilan mengadakan majlis berbuka puasa bersama Menteri Besar di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, usaha RTM yang sentiasa komited untuk menyebarkan maklumat yang sahih dan terkini amat dihargai, terutama berkenaan isu kerajaan negeri. Dan saya yakin bahawa semua menghargai peranan yang dimainkan oleh RTM sejak awal pertumbuhan-nubuhannya sehingga hari ini, bahawa mereka memang mempunyai kepakaran, memang mempunyai kelebihan, dan akhirnya masyarakat dan negara ingin merakamkan ribuan terima kasih atas kerja yang telah dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis berbuka puasa Negeri FM sempena sambutan ulang tahun ke-77 RTM. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Kamal Roslim, berharap sempena ulang tahun RTM tahun ini bakal memberi sinar baharu kepada stesen Negeri FM. So saya harap pada kali ini pertambahan dari segi pendengar dan juga pengikut media sosial akan terus meningkat dan menjadikan Negeri FM sebagai satu brand radio atau stesen radio yang dikenali dan juga memberi persaingan kepada stesen-stesen radio yang lain. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, majlis berbuka puasa, sesi pemotongan kek dan diteruskan dengan solat isyak dan tarawih secara berjemaah. Sebanyak 300 bakul rahmah diedarkan kepada golongan memerlukan sempena program Jelajah Ramadan Selangor FM 2023 di Meru, Klang. Edaran dibuat di 3 masjid sekitar Meru dengan setiap satu masjid menerima 100 bakul berupa makanan asas. Menurut Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Meru, Fakhrul Razi Muhammad Mokhtar, Pusat Hikmat Dun Meru menyerahkan bakul ini kepada keluarga asnaf yang merupakan kariah mereka. Dan kita harapkan dengan bantuan khususnya bakul rahmah ini akan memberi kesan ataupun meringankan bebanan mereka yang memerlukan, dan kita harap, dan saya masih lagi membuka sebenarnya kepada mana-mana warga Meru yang masih memerlukan bantuan untuk sempena Ramadan ini untuk datang ke pejabat saya untuk menerima bantuan. Beliau berkata demikian semasa Jelajah Ramadan Selangor FM di Meru, Klang. Masjid terlibat Masjid Al-Falah, Kampung Budiman, Masjid Al-Barakah, Kampung Cerakah Jaya dan Masjid Al-Sharif di Meru. Selain itu, agihan jom shopping sebanyak RM200 turut diadakan. Penerima berasa bersyukur dengan sumbangan tersebut yang dapat meringankan beban pada bulan Ramadan ini. Hafiz Afandi. Rasa seronok lah sebab pertama kali dapat, lepas tu pertama kali dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Rasa seronok lah. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban sebab sekarang pun bulan puasa, banyak guna duit. Kementerian Kesihatan KKM akan membentangkan rang undang-undang RUU baharu bagi mengawal selia bahan nikotin dalam cecair rokok elektronik atau vape. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pembentangan RUU itu dijangka dilakukan pada mesyuarat kedua Penggal Kedua Parlimen ke-15 Mei depan.
Menerusi kenyataan, KKM menjalankan sesi libat urus berhubung dasar ditetapkan di bawah RUU baharu itu. KKM turut prihatin atas kebimbangan serta maklum balas yang diterima mengenai hal terbabit. Sementara itu, KKM mempergiatkan kempen advokasi kesedaran bahaya merokok termasuk penggunaan rokok elektronik atau vape melalui Pelan Generasi Penamat Anti Rokok. Tiada sebarang isu berhubung Kementerian Pendidikan KPM melarang pemimpin politik pembangkang memasuki kawasan sekolah. Sebaliknya, semua pihak termasuk individu dan badan bukan kerajaan NGO perlu mengemukakan permohonan sebelum dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ketetapan itu dibuat di bawah garis panduan SPI Bilangan 4 tahun 2023. Ini bagi membolehkan pihak KPM menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Jadi kalau nak masuk tak ada masalah kalau semua garis panduan itu dipatuhi. Isunya ada tidak permohonan, isunya ada garis panduan itu dipatuhi. Itu saja. So kalau tak ada permohonan dan garis panduan itu tidak dipatuhi, kami tak boleh buat apa-apalah sebab permohonan ini terpakai untuk semua pihak, bukan pembangkang saja, termasuk juga yang kerajaan dan juga orang-orang lain yang nak masuk termasuk NGO. Jadi kita tak ada memilih mana-mana bulu, tetapi ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua pihak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis iftar perdana bersama warga pendidikan di Institut Pendidikan Guru IPG Perlis di Kanga. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada IPG Perlis bagi tujuan penyelenggaraan kampus berkenaan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT tidak menghalang individu mahupun pihak tertentu memasuki universiti di negara ini. Bagaimanapun, kebenaran perlu diperoleh terlebih dahulu daripada pengurusan universiti dengan mematuhi peraturan dan syarat ditetapkan. Tetapi seperti kita sedia maklum, untuk masuk ke kawasan universiti ini, kena maklumlah kepada pihak pengurusan universiti. Mungkin ada breakdown communication apa semua. Jadi dalam hal ni saya dari segi kementerian kita memang harap supaya kedua-dua pihak boleh berjumpa dan diaturkan supaya dapat dibuat sekali lagi. Beliau mengulas berhubung dialog antara Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama pelajar UiTM yang gagal diadakan. 3,000 kawasan rukun tetangga KRT seluruh negara menyertai program Gerak Rahmah 2023. Inisiatif anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bertujuan memperkasa aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan dalam KRT. Pengarah Institut Kajian dan Latihan JPNIN berkata sambutan menggalakkan diterima pelbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk rakan strategik perpaduan. Jadi mengikut anggaran kita seramai 60,000 penyertaan yang akan mengikuti program Jom Masak Bubur Lambuk ini, iaitu melibatkan 300,000 bekas bubur lambuk lah atau pepek yang dapat kita hasilkan dengan penyertaan lebih kurang 60,000 daripada warga rukun tetangga. Jadi program ini merupakan program yang trademark kepada Kementerian Perpaduan Negara yang mana setiap tahun kita adakan bermula pada tahun lepas. Beliau ditemui selepas program Gerak Kerja Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk peringkat negeri Terengganu. Pada program itu juga sebanyak 11,400 pek bubur lambuk turut diagihkan kepada orang ramai. Pengeksport Malaysia bakal menikmati akses keutamaan tambahan ke pasaran United Kingdom susulan penyertaan negara itu dalam perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP.
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pengeksport akan turut menikmati pengecualian duti import bagi produk seperti minyak sawit, getah, elektrik dan elektronik serta bahan kimia sebaik sahaja CPTPP berkuat kuasa di negara berkenaan. Menerusi kenyataan turut menyatakan lebih banyak peluang baharu bagi komuniti perniagaan tempatan meneroka sumber yang lebih luas pada harga lebih kompetitif. Semalam, UK memutamatkan rundingan perdagangan dengan negara anggota untuk menyertai CPTPP setelah 21 bulan rundingan berlangsung. CPTPP mewakili gabungan keluaran dalam negara kasar sebanyak 13.5 trilion dolar Amerika bersamaan 13.4% daripada KDNK Global dengan jumlah penduduk lebih 500 juta orang. Luar negara, Presiden Suruhanjaya Eropah EC Ursula von der Leyen bakal bertanding jawatan ketua baharu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Menurut sumber, beliau telah mendapat pencalonan dan sokongan beberapa buah negara anggota. Walau bagaimanapun, ia seakan mendapat tentangan daripada Britain yang berhasrat melakukan proses veto terhadap pencalonan tersebut. Ia susulan prestasi buruk Ursula ketika menjawat jawatan Menteri Pertahanan Jerman. Selain beliau, nama yang turut disebut-sebut bakal bertanding termasuk Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez dan Setiausaha Pertahanan Britain Ben Wallace. Jawatan yang kini disandang John Stoltenberg dijangka kosong Oktober depan selepas Setiausaha Agung NATO itu tamat perkhidmatannya. Kawasan solat khas akan diperuntuk bagi kegunaan jemaah orang kurang upaya OKU termasuk golongan wanita lanjut usia yang bagi memberi keselesaan kepada kumpulan tersebut bagi menjalani ibadah umrah dan musim haji akan datang. Menurut sumber, beberapa aturan akan diumumkan dalam masa terdekat bagi memudahkan pelaksanaannya. Beberapa kemudahan lain juga turut ditambah, antaranya Al-Quran versi elektronik dan kertas braille, rehal Al-Quran fleksibel dan pena yang boleh membaca huruf yang tertera. Selain itu, penggunaan bahasa isyarat dan pengagihan kod doa, fatwa dan adkar akan turut diperkenalkan. Ribuan penunjuk perasaan turun ke jalan-jalan di Lisbon dan bandar-bandar lain di seluruh Portugal memprotes kenaikan sewa dan harga rumah di negara itu. Berdasarkan perangkaan, lebih 50% pekerja memperoleh kurang daripada €1,000 sebulan. Ia dilihat pemerhati angka mustahil bagi kebanyakan pekerja terutama golongan muda untuk memenuhi keperluan mereka ditambah inflasi yang melanda ketika ini. Gaji rendah dan sewa yang tinggi menjadikan Lisbon sebagai bandar ketiga paling tidak berdaya maju di dunia. Sewa di Lisbon, kawasan tumpuan pelancong, telah melonjak 65% sejak 2015 dan harga jualan telah melonjak 137% dalam tempoh itu. Korea Utara menuduh Ukraine meminta bantuan daripada sekutu bagi menggunakan senjata nuklear untuk memenangkan perang melawan Rusia. Kakak kepada pemimpin Kim Jong-un, Kim Yo-jong dalam satu ucapannya menyebut Ukraine kini terdesak bagi mengusir penceroboh dari wilayahnya. Kim menambah permintaan tersebut adalah salah satu plot politik Presiden Vladimir Zelensky bagi meraih lebih banyak sokongan. Ia berikutan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu yang merancang untuk menempatkan senjata nuklear taktikal di Belarus. Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #Clip setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM. Baik, berita sukan menjelang Sukan SEA 2023 Mei ini. Pelumba jet ski negara optimis mampu mencipta sejarah meraih pingat emas pertama pada Tamasya Dwi tahunan itu.
T. Chinjit yang juga pemenang pingat emas Piala Dunia Jet Ski 2015 akui beliau perlu melakukan persiapan dengan baik bagi merealisasikan impian tersebut. We got the very best preparation for our team, our mechanic, and myself also. And yes, I preparation every week in Kunang twice time, and then in ISN also third time. Yeah, so we get ready. Jelas beliau pengalaman sewaktu menyertai Sukan Asia Jakarta Palembang juga akan dimanfaatkan sebaiknya untuk aksi pada Tamasya Kemboja. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh berkata seorang pegawai pelindung daripada Majlis Sukan Negara akan ditempatkan bersama skuad berbasikal Bukit MTB bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal. Ia susulan kes seorang jurulatih yang didakwa melakukan gangguan seksual terhadap atlet wanita sukan berkenaan. Saya akan memantau perjalanan siasatan ini terutamanya di peringkat Majlis Sukan Negara dan kita akan pastikan tindakan dilakukan dengan cepat. Okey, saya nak kes ini dijalankan sebagai satu contoh di mana dengan adanya kod sukan selamat, apakah SOP untuk kita mengendalikan aduan seperti ini. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen mengumpul dana oleh Persatuan Foot Golf Malaysia FGM untuk menghantar pasukan ke Piala Dunia Foot Golf di Orlando, Florida. Saksikan saya Hannah Yeoh eksklusif di Stadium RTM 1 dan 2 April ini. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani.